Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang anda yang hadir di Malacca Mall Cyberjaya. Anda juga yang menatap di telefon dan juga di komputer anda masing-masing. Kami bersiaran untuk buat bicara program Compass on the Go dalam siri Konvoi Rasuah Busters. Konvoi Rasuah Busters ni dah bergerak semalam 9 Disember dan akan terus daripada Selangor mulanya semalam sampai ke Kelantan pada 1 bulan April depan. Lebih kurang 5 bulan ni, program yang panjang. Di sini kami bersama saya ialah saudara Amirul Ikmal Nordin, pengarah Global CX Niam Berhad, sebuah syarikat IT, dan bersama saya juga, tak payah saya perkenalkan sebab dah terkenal, Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPIM, yang kalau boleh saya panggil lah Tok Ki kan. Okey. Program ini mendapat sokongan strategik daripada media-media seperti Astro Wani, TV Hijrah, Era FM, Sinar FM, Sinchu Daily dan juga Bernama. Antara juga rakan strategik ialah Alliance Insurance dan juga lebih 400 buah organisasi dan syarikat yang menyokong program Rasuah Busters ini. Tanpa melengah masa lagi, saya ingin bertanya kepada Tok Ki lah kan, sebagai orang pertama pada petang ni kan Tok Ki. Kita sembang-sembang. Angka rasuah ni kan benda yang tak berkat, memudaratkan. Dia adalah satu kemungkaran kan. Duit yang dapat pun biasanya panas kan. Tetapi macam mana, kenapa orang masih buat jugalah? Orang dah tahu benda tu teruk, tak bagus, tapi masih juga orang buat. Boleh cerita sebab apa? Setan kata, aku akan sesatkan semua kecuali yang ikhlas. So nak cari ikhlas, nak cari pengurusi majlis yang ikhlas, panel yang ikhlas. Dia nak buat buruk ni dia mudah. Kadang-kadang jalan tu ada didorong oleh setan yang dah berjanji. Kadang-kadang lebih baik janji setan daripada janji manusia. Janji manusia bersumpah apa benda pun dia tak ada apa benda pun, cakap buat juga. Jadi kadang-kadang janji setan ni mungkin dia lebih cepatlah. Tapi kita tak maulah jadi macam setan. Dia sebenarnya macam ni ya, kita di luar, kita pengguna di bawah ni ya, di lapangan. Kebelakangan ini kita dah nampak satu keadaan yang cukup lemah. Maknanya orang bukan setakat tiada masalah dengan rasuah, dia juga tidak malu dengan rasuah. Tak ada benda pun dia buat tak faham je. Pasal dia kata orang lain pun buat juga. Jadi ini yang kita hadapi sekarang. Jadi mungkin juga kalau kita tengok sebenar-benarnya, kita melihat satu keadaan kerosakan moral. Pasal kita kadang-kadang saya kata saya baik, kadang-kadang kita kata orang tu jahat. Ada orang kata sultan-sultan ni jahat. Ada. Tapi kalau kita jadi sultan kok jahat lagi pun tak tahu. Pasal kadang-kadang kita tidak terdedah dengan ujian dan kita pun tidak dilatih. Jadi kena latih keluarga kita daripada awal lagi. Jangan rasuah, jangan macam ni, biar dia terasa macam rasuah tu macam babi pegang pun tak nak. Jadi mungkin kita kena ubah. Pasal sistem kita untuk menghalang rasuah ni macam tidak berapa kuat. Pasal kadang-kadang agensi yang kita kata menjaga rasuah pun macam-macam diselubungi oleh berbagai tangan-tangan gaib macam-macam. Jadi ini bukan benda senang, tapi kita tak cerita pasal benda senang. Nak buat yang baik ni memang susah. Jadi kita kena, saya yakin lah ya, pada kita ni, kita kena didik masyarakat kita. Siapa yang mendidik? Kita tengok hari ni siapa yang mendidik? Kat sekolah ada ke? Jangan tidak. Dia macam touch and go je. Tak boleh. Dia kena menjadi darah daging kita. Kita kena subscribe dan yakin dengan sistem. Boleh kau tidak tipu je lah. Kita banyak menipu diri kita, sebab tu ini pun tak jadi. Kita tak ada kesungguhan sebenarnya. Dan bila orang nak bagi rasuah, duit tak ada siapa marah pun, tak ada siapa tangkap dia. Kalau salah
Kalau dah ditangkap, tak tangkap, tak okey je. Jadi inilah yang kita pegang. Anak-anak kita pun tengok sekarang ni, saya rasa untuk anak-anak yang bersekolah dan yang akan bekerja pun tidak dilindungi dengan rasuah ini. Maknanya dia tidak rasanya tak sampai lah, tak sampai untuk rasa benci, Betul. anti Tak ada, kepada dia rasuah. jangan tidak. Jadi macam cerita tadi lah, orang tu jahat. Tapi kita mungkin lebih jahat lagi pasal kita tidak didedah. Jadi ujian tu kena ada lah. Jadi itu satu keadaan daripada satu perspektif. Tapi kita juga perlu lihat daripada perspektif yang satu lagi. Kenapa orang bagi rasuah? Pasal kalau tak bagi tak dapat. Dia kena bagi, tak bagi memang sukar nak jalankan kerja. Jadi ni apa jenis masyarakat kita? Kita dibayar tugas untuk buat sesuatu, tak bagi tak dapat, layanan tak dapat, datang esok, datang lusa, datang tulat. Jadi saya teringat dulu zaman saya muda-muda itu, buat IC ni makan sampai berbulan-bulan. Jadi kawan-kawan saya Cina ni dia rasuah je. Nak cepat? Nak cepat. Jadi jangan susahkan sistem. Kalau susah orang memang rasuah lah. Ini pun satu juga. Tapi kadang-kadang sengaja dibuat supaya peluang rasuah timbul. Dia lambatkan proses dilambatkan. untuk dapat. Itu saja. Okey, tak apa. Toki kita sambung juga pada Saudara Amirul. Saudara Amirul ni nak tanya lah. Ni personal question saya nak tanya lah kan. Saudara menjadi panel hari ni kan. Saya nak tanya lah. You pernah beri rasuah pada orang tak? Saya tak pernah. Tak pernah. Pernah terima tak? Terima saya tak pernah. Alhamdulillah. Kita tak nak orang yang cakap tak sebut bikin lah. Cakap berdegar-degar anti rasuah tapi dia sendiri senyap-senyap buat kan. Okeylah. Saya Amirul nak tanya kan. Macam mana berdasarkan pengalaman kan? Tentu ada scene-scene atau suasana atau ketika yang saudara berasa nampak macam orang tu nak minta rasuah lah tapi cara berlindung atau apa. Ada tak boleh cerita sikit? Secara jujurnya hampir setiap hari lah saya jumpa. Setiap hari ya. Dan dari saat pertama saya berniaga tu memang itu perkara normal lah, perkara biasa. Macam contoh mula-mula saya berniaga dengan MINDEF, Ministry of Defence, dengan ATM. Time tu saya budak lagi, saya tak tahu apa. So, dia kata, oh ni 5%, saya tak tahulah apa 5% ni. So saya tanya pak saya, ya ni 5% ni dia minta ni apa lah? Oh itu komisen dia lah. Oh time tu lah bos kata, oh buruk lah perangai. Sebab saya belajar Australia. So diorang pentingkan good governance. Bila saya balik, kita balik dengan satu ideal lah. Kita nak bantu negara, nak bina perniagaan, kita nak bantu ekonomi. Sebab saya pun budak mara, dia hantar untuk bina negara lah. So saya balik nak bawa idea-idea ni, kita nak bawa benda ke depan. So bila saya balik, saya jumpa benda ni, saya terkejut. Kenapa macam ni? So saya buka startup, test try buka startup. So perkara-perkara ni pun berlaku juga. So dia ada persen sana, persen sini, persen sana, persen sini. And this is actually it's destroying the country honestly, because satu, ni saya cerita macam dalam MINDEF je, this particular Tan Sri and a particular Tan Sri in the system itself is apa kata, bekerjasama. What kind of system is that? You tell me. Itu satu institusi induk yang menjaga keselamatan negara. And bila kita kata okey, kapal terbang kita tak okey, our military equipments are not up to par. You tengok berapa banyak projek-projek yang diperbuat. Kenapa? Dalam sistem politik wang itu sendiri. So, contoh, saya dalam student leadership scene, kita kenal lah semua pemimpin-pemimpin muda ni, pemimpin dalam exco muda ni, duduk side. And kenapa saya tak masuk sana? Sebab we know the story. It's being planted from the start dari mereka student ni lagi. Ada saya tu, mentee saya sendiri, kata, Abang Mirul, saya ada projek ni, baru minggu lepas. Saya ada lubang ni Abang Mirul. Ada pada PMO ni, dia nak buat projek untuk kita. Macam, projek apa? Boleh dapat kementerian bla 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 bla. Ada pesan dia. So bayangkan, ini the core institution itself, orang kerajaan tu sendiri is doing it. So satu, kerosakan moral benar. Tapi accountability kepada diri dan negara tu mana? Are we building a country or are we apa kita nak bina sekarang ni? Negara kita ke mana? I mean, we are not thinking about the masses, public.
kita cukup, I mean, where are we going with Malaysia honestly? Tak malu lah rasa tak malu. Tak malu terima lah. Ini rasa. dah level saya tak tahu nak kata lah, na'udzubillah lah. Kalau tak malu tu maknanya apa ya? Dia jawab dengan Tuhan lah. Saya tak tahu nak kata. Yalah, dia punya tu kan. Okey, Toki pula ya. Sebagai sebagai NGO, PPIM, aktivis kan, kita lihat ada banyak tak syarikat atau individu yang mengadu tentang masalah-masalah di mana mereka perlu atau terpaksa menghulur ataupun ya, memberi rasuah lah kepada mereka yang kalau nak buat projek, nak minta kelulusan dan sebagainya lah. Boleh cerita sikit tak Toki? Itu biasa sangat-sangat. Okey. Itu sebenarnya amalan. Oh, dia sabotaj ni. Sabotaj. Okey, dia amalan rasuah ni dia terlalu terbuka sekarang ni. Dan dia difaham. Maknanya semua orang kena faham. Jadi kalau kita bercerita rasuah ni, sebenarnya saya ingat masa zaman saya sekolah lagi dulu, cerita-cerita rasuah dia dah memang ada. Cuma macam ada segan sikit. Masa tu dia ada segan sikit. Tapi sekarang ni dah tak segan dah, relax dah. Dia segan, saya ingat satu ni pasal MINDEF Miro sebut tadi. Orang kata kalau zaman tu lah, zaman sekarang tak tahulah. Orang kata kalau you nak kan kadang kena posting askar ni, kena posting Sabah, Sarawak ke mana-mana kan. Kadang duduk di Kelantan nak balik Kelantan, memang tak boleh lah, memang susah. Dalam askar ni nak transfer tu cukup susah. Kadang-kadang bertahun tak dapat. Tapi dia punya cerita ni, zaman yang saya dengar tu kawan saya Kapten Rahmat bekerja di tempat receiving. Saya rasa di mana, Sungai Besi ke mana pun askar. Di street orang hantar barang di Tanjong. Semua supplier masa tu dulu Tanjong lah antara yang kartel yang paling besar sekali, orang tak boleh nak buat apa. Jadi bekal ayam yang mati pun ada, sayur yang rosak, semua lah. Jadi bekal, dia kata ni mana boleh ambil ni, sayur pun dah rosak, anda ambil balik. Oh dia yang penghantar tu kata, you ambil lah. Tak boleh, dia tak boleh, dia pujuk tak boleh. Lepas tu dia tak apalah kata dia, you tak terima, dia balik, datang senior sikit, datang dengan duit, satu bag. Okay, you terima barang-barang ni, ambil duit ni. Dia tak terima juga. Esok petang tu dapat surat transfer. Masya Transfer ke Allah. Sarawak. Terus. Masya Allah. Jadi itulah dia keadaan kita kan. Itu dulu berapa tahun dulu tu? Itu dah 30 tahun ada. 40 40 tahun. Itu dulu, sekarang Sekarang saya tak tahu begini, tapi saya tengok amalan ini masih terjadi sehingga kan, contohnya saya diberitahu buat lab komputer tu kan, bajet RM50,000 tapi kontraktor yang paling bawah tu dapat RM56,000 je. Akhirnya runtuh. Macam mana nak buat? Jadi ini yang kita lalui dan kita pun biarkan. Masyarakat pun biarkan sebenarnya. Masyarakat pun tak ide apa. Jadi hari ini kita kena ingat ya. Kita daripada masyarakat dah datangnya menteri. Daripada masyarakat dah datang ke pengarah KSU. Jadi kalau masyarakat di situ macam tu, bila dia jadi menteri pun dia jadi macam tu juga. Dia amal benda yang sama. Jadi kita tak boleh, maknanya kita tak boleh katakan ni nak ambil jadi menteri, kau datang daripada bulan, boleh. Tidak, kita daripada masyarakat kita. Jadi kita kena buat sebenarnya bukan setakat masyarakat, daripada rumah. daripada rumah. Pendidikan untuk mencari, mengamalkan kebenaran ini kena datang daripada rumah. Kena didik. Ini saya rasa masyarakat Melayu agak gagal. Untuk mendidik anak-anaknya bukan setakat rasuah. Kebanyakan benda ini semua gagal. Disiplin gagal, kau tidak jadi penagih dadah, kau tidak jadi masalah sosial. Ini yang menghantui masyarakat kita. Dadah je 1 juta. Cuba bayangkan siapa yang buat ni? Kita. Jadi sebenarnya saya nak kongsi ni, kita bukan nak salah orang, sebenarnya salah daripada kita kena betul-betul nak ubah, kita kena betul-betul lah. Dia tak mungkin tiba-tiba je benda ni berubah. Oh kerajaan strict.
Orang lain biasa tak boleh tu. Dia kena semua pihak. Menyeluruh lah, bukan. Bukannya main-main cerita, buat komitmen. Tak ada. Ini adalah serious matter. Contohnya saya nak cerita ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak share, ini benda ni terlalu banyak berlaku. Orang kadang-kadang perasan benda tu kecil. Tapi saya nak share ya, nak share betul-betul ni, benda kecil ni amat penting dalam proses pendidikan. Terlalu penting. Pasal anak-anak kita kebanyakan dia tidak umpama pun bila bapak besar, dia masuk tinggi kanan, keluar tinggi kiri. Dan contohnya dengan rumah terbakar, orang mati banyak. Mati bukan pasal terbakar pun, pasal asap je. Dan mati tu dia terperangkap dalam rumah dia kerana dia tidak ada kunci, cari kunci tak jumpa. Sedangkan kalau kunci tu digantung, dipaku dekat dinding atau apa benda, dah memang pejam mata pun boleh pergi. Tapi kunci kejap letak atas meja, letak atas kursi, tu tak jumpa lah. Betul. Apa yang saya nak share, benda yang tak sampai satu sen tu boleh melibatkan nyawa kita. Jadi hati-hati on small thing. Kita bina budaya kita melalui benda-benda yang kecil. Ya, betul. To start off it. Okey, dalam pada kita bersembang ni kan, apa kata kita dengar apa komen-komen orang ramai tentang rasuah ini? Perbuatan yang berkenaan memberi rasuah itu memang sangat-sangat tak betul lah kan, sebab itu pun bersalahan dengan ajaran agama Islam kita kan. Sangat tak patut lah, patut sangat kita kontrasnya kan, seperti mana yang sedang dibuat oleh pihak Kerang-Keraf kan, dan tim-tim itu memang saya sokong sangat lah. Okey, pandangan saya kalau beri suapan dalam bisnes ni, dia menjatuhkan bisnes orang lain lah. Itu selalu satu benda yang bukan baik. Kalau kita nak berbisnes ni, kita mestilah melakukan sama adil antara sesama lain. Suapan ni dia macam mengkhianat juga kepada negara. Pada pandangan saya, memberi suapan ataupun rasuah ni adalah sesuatu yang seperti menjatuhkan negara sendiri. Menjatuhkan negara sendiri seperti kita menjatuhkan maruah negara kita dan juga kita sebagai rakyat Malaysia. Antara bisnes yang paling kuat terlibat dengan rasuah ni, saya kira mungkin termasuk bisnes pemakanan lah kan, food industry. Bagi saya, pandangan saya lah, bisnes yang paling banyak rasuah adalah insurans. Tapi tak semua orang dalam insurans rasuah. Tapi ni pandangan saya je lah. Sebab apa, bila ada nak claim insurans tu, ada yang sebalik ni, ada sebalik tu. So macam-macam belakang takbir yang kita tak tahu, tapi dia orang memberi suapan. Pendidikan lah, pendidikan ni semacam contoh buku teks ataupun kantin ataupun juga pengawal keselamatan. Baik, So, tadi macam you mention boleh katakan Ya, tiap-tiap hari you jawat berdepan ni dengan buat suasana jadi, pengawal keselamatan untuk saya. So benda tu boleh berlaku rasuah. Amirul, you mention tadi kan, you sebut tadi bahawa hampir tiap-tiap hari you berdepan dengan suasana dan keadaan ini kan. Dan you buat bisnes. Macam ni you nak, how do you go about? Nak buat macam mana ni? Cara dia macam mana supaya dapat bisnes dengan baik, tak payah ulur. Macam mana tu? Macam you buat? Kena banyak zikir lah. Kena banyak baca doa lah. Kena banyak, kata apa, orang selalu nak rasa orang, baik you rasa Allah SWT, you know. So you sedekah banyak, you baca bacaan-bacaan yang disarankan baca, rezeki mengalir lah. I mean that's pretty much it lah. I mean why are you going there out and about mengharapkan janji manusia when you have Allah SWT? I mean that's pretty simple lah for me. And number two, keep your ecosystem clean. Rakan-rakan bisnes, kalau rakan bisnes kita pun kita, Mirul dia ni, kita tak suka dia ni, tak jujur. Kita orang kanan kita pun tegur kita, orang kiri kita pun tu kita jaga line. Macam tu je lah. Dan kalau lambat, sabar je lah, itu je lah. Memang lambat lah tapi sabar je lah. Maknanya kena tahan dugaan. Maknanya lah. Kalau nak cepat kena ulur. Kalau you tak ulur lambat, tunggu je lah. Bertahan. Bagi saya lagi senang lah, kalau rezeki tu rezeki kita dapat lah, insyaAllah. Mudah lah. Macam tu je lah. Jadi maknanya caranya ialah apa ni, dengan seolah-olah benda tu you tak layan langsung lah. Jangan layan lah, noises. Sebab lagi kita layan, lagi ada seronok. How do you tengok orang yang macam tu nampak ciri-ciri nak dihulur, nak sesuatu kan? Macam you handle orang macam ni?
Saya buat donor je lah, saya layan. Kita tak adalah, kita jaga juga air muka dia, makan dengan dia, minum dengan dia. Dia minta kita layan, dia cakap bang. Lepas tu dia nak meeting sekali lagi, kita layan je lah. Tapi tak pernah lah cakap ya. Macam tu je lah. Saya pun tak nak lah malu orang. Tapi kita layan je lah. Tu yang kita jumpa hari-hari orang offer. Tapi kita buat donor je lah. Tapi layan lah. Dia Tahu pun macam tu. faham lah kan. Kita pun ya kan je. Tapi tak buat pun lah. Okey. Itu je lah, kita pun tak nak kurang ajar. Macam tu lah. Jadi macam mana, apa you punya saranan kepada sistem inilah, pihak yang memberi, menerima, macam mana you rasa you boleh contribute untuk mengurangkan, selain pada melalui friends, line kita kan, yang rapat dengan kita kan, macam mana kita nak menjangkau kepada golongan yang ini, yang di depan? I think there's three main points. Satu, internally dengan diri kita, dengan rakan-rakan kita, and then we build that business network and business ecosystem. Macam Malacca Mall ada dia punya ekosistem sendiri, yang PPIM dengan Kopim. Saya dan rakan-rakan saya ekosistem kita sendiri. And dia melangkaui just bukan dalam Malaysia je, overseas. So we find the right supply chain and work with it. Itu yang pertama. You build, you kena understand supply chain tu properly, and supply chain mana you nak support, and you buat duit dari situ lah. So Maknanya kita kena cari lah. kita kena build. We need to Kena build. bina, bukan cari, bina. Kena bina. Bina maknanya maknanya tentu pihak-pihak yang clean, supposedly be clean, ini adalah golongan yang belum dapat bisnes besar, yang masih mampu lagi bergerak dengan etika lah. Ada je sebenarnya. Macam baru tadi saya bisnes dengan business partner saya from Korea, Mr. Park. So business park ni pun dah lama juga kat Malaysia. So any businesses from Korea dia nak masuk Malaysia. So kita akan connect dengan our players dekat Malaysia ni. Tapi our players yang kita percaya. So the businesses can happen. Cuma dia bila kita jumpa orang yang baik, kita buat baik, kita jumpa orang baik. Kita buat perangai tak elok, kita jumpa orang yang tak elok lah. Maknanya masih ada lagi golongan banyak, atau ada. society atau community yang tak nak rasuah, tak suka, tetapi masih boleh buat bisnes dengan baik dan bersih. Baik dan masih ada banyak. Alhamdulillah masih ada. Masih ada harapan bagi kita. Masih ada harapan. Cuma kita perlu melebarkan, mempopularkan, menggesa bigger society untuk mengelak rasuah. Maknanya ada harapan lagi lah bagi kita. And even macam rasuah buster, so I think I implore kepada semua. Contoh kita ada banyak coalition of the willings ni. Everyone runs business. Kita patut build that supply chain and ecosystem, the economic ecosystem. So bila dah kita build tu, bayangkan contohlah bayang perumahan, construction, banyak rasuah. Kita set up our own stuff. Kalau kat Malaysia, if kita kena pergi another country lah. But point is keep the cash flow going. Itu je cash flow going. Big or small, make sure the cash flow is there. So macam kenapa nak perlu harapkan kerajaan when you can work with your business partners? Create ecosystem. Create ecosystem sendiri. InsyaAllah boleh. Terima kasih Saudara Amirul. Dan Tok Ki pula, macam mana dengan keadaan yang kalau Saudara Amirul kata there is still hope. Ada grup, ada kumpulan, ada mereka yang masih sedar, yang tidak mahu dan menolak. Tapi dengan cara selamba lah, tidak memarahi ataupun mengutuk, mengeji mereka yang mengambil rasuah ini. Macam mana Tok Ki lihat benda ini? Mungkin salah satu kaedah, tapi sebenarnya saya rasa untuk kita orang biasa ini nak buat memang limited capacity kita lah. Terutama orang luar, pasal dia boleh jadi gaduh, boleh jadi malu, boleh jadi macam-macam, sabotaj pun tak kurang juga. Tapi kita tak payahlah ikut. Maknanya kita pegang pada prinsip kita, pasal prinsip kita rezeki daripada Allah. Jadi itu betul lah, pegangan tu betul juga, kita jadi risau. Kalau tak dapat duit, dia tak boleh, dia nombor satu, maknanya kita kena didik keluarga kita, mula dengan keluarga, syarikat kita, akidah tu penting sangat. Akidah, pasal hari ni akidah pun tak berapa betul. Betul, saya tengok banyak orang-orang kita ganggu di bahagian akidah. Terutama, ada satu cerita je. Ada satu masa tu, ada saya ingat 6-7 orang datang jumpa saya. Umur 50 ke 60. Ini saya nak cerita pasal akidah. Pasal akidah ni menjadikan kita lemah atau kuat. Jadi, dia datang, dia orang ni bekerja, cerita ni datang daripada kedutaan negara Islam di Middle East, Afrika semua lah. Jadi apa problemnya? Saya tanya dia orang lah, ada masalah duit ke? Tak ada, dia orang tak ada masalah duit. Gaji 5,000, 6,000. Rani je pun. Jadi apa punya masalah? Masalahnya dia orang kata dia orang ni dicabut. Dicabut oleh kaki tangan pejabat dan juga keluarga. Yang berkaitan. Jadi saya
terkejutlah juga. Saya pun cakap, kenapa tak report kepada Kementerian Luar ke? Pasal dia polis, dia ada immunity. Okay. Jadi dia kata, kalau saya report, mana saya nak cari kerja yang bayar saya 5 atau 6 ribu kumpulan ni seorang. Jadi dia keyakinan dia rezeki tu daripada majikan. Ni salah ni, ini dan kita kena cerita kat anak-anak kita supaya kita ada prinsip. Betul lah, tak ada makan memang masalah. Tapi kita kena sedarkan kita semua rezeki daripada Allah. Itu kena percaya, barulah kita kuat. Kalau tidak, kita jadi takut. Maknanya akidah itu, akidah menjadi, penting. Dan hari ini orang tak sehat akidah ni, bahaya sangat-sangat ni. dia tak rasa, maknanya bila terima rasuah, ya, macam topik ini angkara rasuah, bisnes tak berkat kan, maknanya kerana tak nak berkat, tak dapat rasa berkat tu. Cukup sukar. Contohnya bukan itu saja. Macam katakan ubat. Pasal kita biasanya makan ubat baik. Tapi akidah ni yang merawat, yang memberi kesihatan adalah Allah. Jadi kita pula rely on ubat. Jadi benda ini menjejaskan akidah kita. Lama-lama ni jejas. Jadi kita kena balik kepada mungkin kempen-kempen yang dibuat, pegang pada akidah supaya kita kuat. Pasal nak lawan benda ni, rasuah ni, kena kuat kan. Maknanya kita kena percaya, kita makan barang yang tak baik, kita dapat barang yang tak baik. Dan kalau kita buat macam tu, dia jadi, kalau kaya dia ni sebenarnya, kalau banyak duit pun kalau tak berkat tak ada rezeki. Jadi kita nak cari keberkatan. Dan kalau tak ada, kalau apa dia duit sikit pun, kalau berkat lebih daripada mencukupi. Kalau tak berkat banyak pun Tak cukup. Okey. Jadi gitulah. Terima kasih kepada Tok Ki dan Saudara Amirul. Kita dapat dalam sembang-sembang ini dapat dua perkara penting. Pertama, kita masih ada golongan yang tidak suka kepada rasuah tetapi masih boleh. Maknanya angkara rasuah, bisnes tak berkat. Walaupun kita tidak mengamalkan budaya rasuah, kita masih boleh hidup, boleh mendapat keberkatan kalau ikut Saudara Amirul, kita create ekosistem kita sendiri, ekosistem perniagaan, grup kita sendiri, kumpulan kita sendiri yang mana membina kumpulan ini hingga menjadi besar dan menjadi satu kumpulan yang beretika dalam perniagaan. Dan Toki juga sebut ni aspek kejiwaan, aspek spiritual, kita mestilah punyai akidah yang betul. Kalau kita percaya duit segala-galanya, duitlah menjadi punca. Kalau kita tak ada duit, kita akan mati. Dan kita tak percaya bahawa rezeki itu pada Allah, keberkatan itu walaupun sedikit akan jadi banyak. Keberkatan itu kalau kena dengan cara dan gaya dan mengikut cara yang sepatutnya, maka kita boleh menambah keberkatan itu dan insya-Allah Allah akan lihat dan menambah rezeki kita. Terima kasih kepada Tok Ki dan Saudara Amirul kerana sudi kita sembang-sembang kan. Tak cukup masa sebenarnya. Kalau baru nak warm up, saya percaya Tok Ki pun komplain masa pendek kan. Tapi tak apa, because we are on the go, Compass on the go, kita akan bergerak dan kita doakan kepada tim Rasuah Busters yang akan bergerak daripada negeri ke negeri sampai bulan April. Nanti penat tu. Ini pun satu hari berapa tempat mereka singgah kan. Good luck, selamat berjalan, selamat pergi dan kembali. Semoga usaha kita semua ini diberkati Allah dan mendapat rahmat, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.